Okay, nama saya Didi, nama panggilan saya Didi, dan background saya masih lagi seorang student bawah Information Technology punya degree. So tu latar belakang saya, dan hari ni saya akan buat presentation untuk masuk ke dalam course. So without any further ado, saya akan mulakan presentation saya. So untuk attacking, saya akan ambil topik malware. So malware ni sebenarnya singkatan untuk malicious software. So daripada software pun kita tahu, software ni adalah satu file ataupun apps. So malware ni dia macam apps juga, tapi apps ni dia ada kod-kod dan juga listener yang akan buatkan benda tu jadi jahat. Maksudnya like biasa kita install, biasa game macam biasa, tapi ni kita install but dia akan jadi listener, dia akan reverse balik connection dan dia boleh dengar, dia boleh listener. So senang sangat dia boleh listen, dia boleh dengar. Dan biasanya hacker dia akan hantar ni melalui phishing teknik ke, dia hantar melalui email ke, dan dalam file tu sendiri akan jadi satu pintu untuk dia dengar, satu pintu untuk dia dapat gain control to the whole computer, the whole software. So kalau Windows OS for example, hari ni saya akan present pun guna Windows OS. Kalau Windows OS dia akan gunakan EXE iaitu executable file. Dan kalau untuk Android pula dia akan guna APK basically. Tapi iOS dia agak susah sebab iOS ni apps dia adalah daripada App Store saja. Tapi kita boleh hack gunakan malware juga, tapi kita gunakan embedded malware. Maksudnya kita letak dalam PDF ke, letak dalam gambar pun boleh. Maksud tak semestinya benda tu adalah file, benda tu adalah apps. Dia boleh jadi suatu nama dia file. Dia boleh jadi PDF, dia boleh jadi gambar, sebab tu semua adalah format file. So okay, moving on. So objektif malware ni, first dia akan provide remote control for an attacker iaitu hacker kita to use an infected machine. So for example like hacker dia hack a laptop yang ada private credential, maksudnya laptop tu ada data-data yang penting dan dia boleh remote control. Hacker tu boleh remote control dan dia boleh dapat like control webcam ke, dia dapat check network dan sebagainya. Dia boleh turn off laptop tu, OS tu just by writing a command. So the second one is send spam from the infected machine to unsuspecting targets. So yang ni kita biasa dengar botnets. Botnets ni macam biasanya kita guna waktu kita nak buat DDoS attack. Dan dalam kita boleh guna, ramai yang dalam DFM sekalipun gunakan botnets untuk attacks. Iaitu akan cost internet yang banyak lah, itu di sebaliknya lah. But basically macam botnets punya tools yang kita selalu nampak tu, dia just like dia run command supaya semua infected machine yang dah ada malware dalam laptop tu untuk run attack yang sama, run command yang sama, maksud run request yang sama kepada server tu. Sebab tu dia jadi DDoS attack. So second, ni saya investigate infected. Investigate the infected users local network. So like lepas ni saya akan tunjukkan juga. Maksudnya lepas dia dah hack laptop tu, hack OS tu, dia boleh check network yang dah ada kat dalam tu dan dia boleh scan. Maksudnya dia boleh tengok berapa banyak connection kat network tu dan sebagainya. Jadi sebab dia memang ada full control kat atas OS tersebut. And then still sensitive data. Ni basically kalau dalam laptop tu ada letak ada gambar IC depan belakang ke, sebab basically orang akan hantar dekat email ke apa, dia akan hantar dalam file PDF. So kalau hacker dapat hack laptopnya, dia akan dapat steal lah dia punya file yang ada IC dan sebagainya yang ada sensitive data. Okay, moving on to objective types of malware. So types of malware macam saya cakap tadi ada botnets. Spyware ni macam kita boleh jadi listener, macam dia boleh tengok apa yang users tu buat. MSF Venom akan cover kat. Okay, ransomware ni macam baru-baru ni kita dapat dengar yang Dragon Force ada hantar ransomware attack kan. Ransomware attack ni basically dia akan target yang big companies. Sebab apa? Sebab daripada perkataan dia sendiri pun kita boleh nampak ransomware. Maksud dia nak dapatkan tebusan. Maksudnya apps ni dia akan like lock file-file yang membuatkan orang tu terpaksa bayar untuk dapatkan file tu. Biasa big companies lah akan bayar. Kalau yang small companies ni dia tak ada kisah sangat sebab dia pun tak cukup duit nak bayar ransomware yang beribu-ribu tu. So okay, moving on. So hari ni saya akan menggunakan MSF Venom. MSF Venom ni macam combination of MSF Payload and MSF Encode. Tak apa. MSF Venom ni saya akan guna untuk generate file dia.
So MSF Venom ni, Metasploit ni saya akan guna MSF Venom untuk generate and then menggunakan MSF Console untuk handle listener tu. Okay kan, MSF Venom. Dan ni adalah POC saya sendiri, saya tak menggunakan ngrok, saya akan menggunakan localhost untuk kan dia dalam any network. Kenapa kita perlukan localhost.1 ni? So saya bagi example kalau kita gunakan kita punya internal network sendiri, kita kena ada gain access untuk open port supaya kat mana-mana saja pun kita boleh still listen. Even kat luar kita punya network pun kita boleh still listen lagi. Maksudnya kita boleh still dapat connection daripada victim. Sebab kalau kita guna kita punya network saja, siapa yang kat luar daripada network kita tak boleh nak hack. Maksudnya benda tu jadi limited kepada network kita sendiri. Tapi dengan adanya localhost.1 ni, saya dapat tahu yang saya boleh gunakan port dia untuk listen kat mana-mana saja. Maksud tak semestinya di dalam network saya. Kalau saya punya victim tu ada dekat, for example dekat Perak, tapi saya ada dekat Pahang, maksudnya saya boleh still hack dia sebab saya tak menggunakan network saya menggunakan open network. Maksudnya kat mana-mana saja pun saya boleh hack kat machine tu. So sebab tu saya menggunakan localhost.1. Okay, so now demonstration attacking. Saya akan menggunakan kali Linux. So first saya kena dapatkan keygen untuk SSH ni. Kalau saya adalah first user. Saya dah pernah guna sebelum ni, so saya tak perlukan pun. Tapi saya akan just tunjuk saja. Bentar ya. Sorry. Okay, so sekarang saya nak buka port. -R untuk run port 80. Kenapa 80? Sebab saya nak gunakan reverse HTTP dalam MSF Venom saya nanti. Biar dia run sekejap. Sementara tu, okay, sekarang saya dah ada terminal yang dah kan. Maksudnya saya dah boleh ada connection. Sekarang saya nak generate saya punya file. Saya nak generate saya punya file lah menggunakan MSF Venom. So negative P stand for payload. So saya nak target Windows dan saya nak gunakan interpreter. Dan macam saya cakap tadi, saya gunakan port 8080 sebab saya nak reverse HTTP. So HTTP adalah 8080. So semua tahulah. Dan saya kena set host dia. Host dia kalau yang basically kita akan letak IP address kita, tapi sebabkan saya gunakan localhost.1 ni, saya akan gunakan host dia ni. Okay, sekarang. And then Lport. Lport saya adalah 80. Dan negative F untuk format dia saya akan gunakan ESE. Dan saya akan namakan dia sebagai negative O eg.ese. So sekarang saya akan biar dia generate dulu. Saya just tunggu je. It takes time sikit. Okay, so sekarang saya punya file dah generate. So kalau nak tengok, kita boleh tengok kat ls. Dan generate dekat, okay, kita dah boleh nampak eg.ese. Sekarang ni saya nak hantar dia ke dalam file saya yang boleh available secara online. So saya akan dengan sudo. So saya nak gain access, mv. Saya nak gerakkan eg.ese. ese dekat var www.html. Ni tempat biasalah. So saya dah move. Next saya kena, saya kena download dulu. Yes, download dulu. Download. Lepas itu, sebabkan saya gunakan yang dah sedia, yang free punya, so saya tak boleh run 2 tunnel pada satu masa. Maknanya saya kena run satu-satu. Dan kalau saya pergi dekat mana tadi? Kat sini. Dekat link ni. Ya. Dan gunakan Firefox before that saya lupa, saya kena, sebabkan yang ni adalah free versionnya, bukan open version, so saya kena disable saya punya
Windows Security. Tapi sebabkan saya dah pernah buat, so saya tak ada risau lah kalau apa-apa pun, sebab dia secure. Dan saya akan download dulu. Okay, biar dia dah ada dalam laptop saya, tapi sebabkan saya ni, saya kena turn off dulu Apache saya, biar localhost yang berjalan. Next, saya akan gunakan MSF Metasploit Console untuk handle saya punya payload. Ya, dia lama take time sikit. Okay, so saya akan guna multi handler. Options. So dekat sini saya kena set saya punya payload, saya kena set saya punya lhost, saya kena set saya punya lport. So first set payload dulu. Set payload. Tadi Windows, saya kena payload Windows, interpreter, reverse HTTP. Then next saya kena set saya punya lhost, dan lhost saya ini, saya bukan guna ni. Dan port saya 80. Sebabkan saya gunakan luar daripada saya punya ni, saya kena reverse my address. Next saya boleh exploit dan start listen. And level to my start. Okay. Okay, semua okay. So kalau saya run ni dengan command ni, okay, ni sebab ni publisher. And anyway, sepatutnya dalam saya punya machine yang memang luar daripada network saya, sebab saya set saya punya VM ni untuk network dia sendiri, dia tak ada network yang sama. So kita tunggu dia dapat connection dulu. Dia takes time sikit. Okay, sekarang saya dah ada dalam saya punya own OS. So kalau saya tulis SYS info, sepatutnya saya boleh nampak saya punya details OS. Okay, nama saya Azmi. Okay, gunakan laptop, Windows 10, bagus, apa. So kita boleh tengok dekat sini apa lagi yang saya boleh buat. Banyak macam-macam benda saya boleh buat gunakan MSF Venom, MSF Console, sorry. So ni untuk untuk cat, okay, saya boleh tengok ni network, networking command. Saya boleh tengok network ni, pasal network saya punya machine, saya punya victim. Dan contoh yang paling famous, kita boleh tengok, kita boleh webcam chat, kita boleh snap webcam, kita boleh stream webcam. So contoh saya nak buat webcam _list. Saya boleh tengok list webcam yang ada dalam saya punya OS. So saya ada 6 webcam. Kita boleh, kita kat sini, kita boleh upload file. Contoh kalau kita nak upload keylogger pun boleh. Ni dir. Ni saya nak tengok directory saya. Dekat sini kita boleh tengok, kita boleh shutdown remote computer. So basically memang dah tercapai lah dalam kita punya slide tadi, yang kita boleh gain full control. Sekarang ni kita dah boleh nak shutdown boleh, nak reboot boleh, dan macam-macam boleh. Sikit command ni tak apa. Ni capturing keystroke pun boleh. For example, dia masuk ke dalam satu website, lepas tu kita capture keystroke, kita boleh dapat dia punya credential, contoh dia nak login email dia dan sebagainya. Tapi tengok, sebab ada keystroke ni, kita boleh tengok apa dia punya password sebab dia sebab dia kena okay. Ni directory je. So basically tercapai sudah presentation untuk attacking saya. Macam-macam lagi yang boleh buat, tapi saya hanya tunjuk sikit saja untuk jimatkan masa. Dan selesai hack saya punya own Windows OS. Okay, on to defensive. Sekarang saya bergerak kepada defensive. So saya akan pilih application hardening sebab saya mengambil
saya mengambil course programming. Satu saya ada sikit ilmu dan bolehlah sikit. So application ini konsep dan teknik dalam cyber security yang use code obfuscation, white box cryptography yang saya akan cover juga ini, dan satu lagi user privilege. Guns user privilege. Saya tak ingat. Okay. So first ni privilege escalation detection. So apa makna dia sebenarnya? So basically hacker ni dia macam akan hack satu account. So for example dalam Discord, okay, saya bagi contoh Discord Illegals. Dalam Discord Illegals adanya admin, maksudnya ada admin yang boleh control nak kick siapa-siapa, nak buat apa-apa kat siapa-siapa, dekat yang admin saja yang boleh. Tapi kalau yang user lain tak boleh. So hacker ni dia akan dapatkan akses kepada admin punya account ni. Maksud siapa-siapa ident ke siapa dan sebagainya untuk dapatkan gain control to that application, for example. So macam mana dia nak buat tu, dia boleh lah buat cara phishing ke, browser in the browser attack ke, apa lagi. Itu je saya boleh. Session hijack pun boleh. Spoofing boleh. Spoofing saya boleh juga. And then bila dia dah dapat access tu, maksudnya dia boleh dapat gain, so for example dia dapat gain access kat admin Discord yang betul-betul Discord punya, dia dapat semua details pasal account-account yang dekat bawah tu. First yang tu untuk Orbos. So next, cara-cara untuk memastikan sistem kita tak dikenakan privilege escalation. Maksudnya nak make sure yang hacker tu tak dapat kita punya account. Macam mana? Password policies. So kalau macam kita biasa dengar, kita akan bila nak buat password dia mesti minta huruf besar kena ada, huruf kecil kena ada, kena 8 perkataan, kena ada nombor, kena ada simbol, specific symbol, specific characters. Itu sebenarnya macam password policy juga lah maksudnya. Maksudnya kalau kita ada password yang secure, for example dia guna secure dan dia tak termakan dengan mana-mana phishing, hacker dia akan guna cara lain. Dia akan guna cara brute force. Kalau brute force ni dia akan takes a long time. Tapi kalau dia guna password yang simple, contoh admin 123, tu dalam masa 10 minit dan 12 minit pun dah boleh di-bypass dah satu-satu application tu. Tapi kalau dia guna password yang memang betul-betul secure, ada huruf besar, ada huruf kecil, yes, dia akan jadi secure dan tak boleh ditebus. Close unused port and limit file access. So dia macam kita boleh buka macam-macam port, kita boleh buka dekat kita punya internet, kita punya network. Yang basic kita akan dengar adalah port 80 dengan port 443 ni untuk HTTPS dan 80 untuk 80 untuk HTTP macam saya guna tadi. So kalau contohlah kalau dia buka banyak sangat port dan dia tak jaga pun port tu betul-betul, dan port tu dia akan jadi satu pintu untuk hacker pecah masuk. Then specialized user ni basically kalau dekat bank ni ada macam ni, specialized user. Maksud hanya user-user yang tertentu saja yang akan dapat privilege untuk gain access to customers punya identity ke dan sebagainya. Dia ada limit, ada certain users ada kemampuan ni, certain users tak ada kemampuan ni, tapi dia ada kemampuan lain. Maksudnya dia akan bagi-bagikan tu. Dia akan limitkan users, privilege user. Keep your system and application patched and updated. So macam kita selalu dengar, kita boleh tampak CVE, common vulnerabilities. Contoh kalau dah keluar patch untuk every CVE, basically kita kena cepat-cepat update. Tapi kalau kita kat Windows ni memang Microsoft yang akan tolong bagi tu, dia akan update dan sebagainya kalau kat Windows. Kalau webs ke application dan sebagainya, kita kena upload sendiri. Contohnya macam OpenCats vulnerability. OpenCats vulnerabilities ni dia benarkan RCE dan dia ni bagi jugalah kalau tak patch. Dan alhamdulillah dah keluar patch untuk OpenCats. CVE 2021 ke 2022, saya tak ingat OpenCats berapa. Saya ada tulis untuk OpenCats tu, satu saya ingat. Okay, next, code obfuscation. So code obfuscation ni dia sebenarnya macam dia nak modify code tu. For example, saya nak cakap pasal Apple, tapi saya tak tulis dia sebagai Apple dalam kod saya. Saya akan let Apple as A. Maksudnya Apple tu adalah A dalam kod saya. Bila users tengok, dia takkan faham. Bila hacker tengok, dia takkan faham. Tapi kalau sistem tengok, dia tahu, oh ni tadi dari dalam private void, dia ada users ni, app A ni equal to Apple. Tapi dalam hacker dia tak boleh nampak sebab dia bukannya sistem. Dia tak boleh tengok dalam private void. So dia tak boleh nak reverse, dia tak boleh baca dan dia tak boleh nak modify dan sebagainya. Dia tak boleh gunakan tu.
to rename tak salah. Oh, code obfuscation ni dia punya main. Jadi yang saya cakap tadi adalah rename obfuscation. So contoh while A equal to B, maksudnya dia tukar yang plain yang boleh dibaca oleh manusia pada satu yang tak boleh dibaca oleh manusia, tapi sistem boleh faham sebab dia dah dikenalkan dahulu. Apple tu adalah A, bola itu adalah B, macam tu. And then string encryption. Dalam encryption pun kita boleh tengok. So basically macam bila bila programmer dia tulis dan dia make it as encrypted. Maksudnya dia dalam bentuk string yang encrypted. Tapi kalau dia nak tunjuk kepada user dan sebagainya, dia tak akan tunjuk sebagai encrypted. Dia akan tunjuk yang dah decrypted. Contoh kalau dia nak tunjuk alert box dan sebagainya. Alert box kalau dia tulis alert box, kalau dia tunjuk dalam bentuk string encryption, user tak akan faham apa yang kita nak bagi tahu. Sebab tu dia akan decrypt semula dan boleh tengok yang plain yang sebenarnya. Dan hacker dia tak boleh tengok sebab kalau dia dalam kalau hacker dia tengok dalam kod, dia akan nampak dalam bentuk encrypted. Tapi kalau dia dah dalam user nak tengok, baru dia akan jadi decrypted. Dia tengok yang sebenarnya. Itu encryption. Dan anti-tamper. Maksudnya basically tamper ni akan digunakan untuk hacker untuk buat macam dapat ubah Tamper self-protection to your code to verify your application has not been tampered in any way. Oh, okay. Ni maksudnya programmer dia akan inject application yang akan detect tamper. Basically dalam Windows pun kita ada tamper protection pun ada juga. You can contoh kalau hacker tu cuba untuk tamper kita punya apps ke apa sebagainya, code tu application tu dia akan shut down kita punya application. Maksudnya macam mana? Inject application self-protection. Maksudnya dalam kod kita tu ada satu kod yang akan react apabila tamper di-detect. Macam tu. Bila tamper tu dia di-detect, maksudnya apps tu akan shut down dan dia akan crash sebab dia tak nak bagi hacker tu dapat lebih lagi. Then next, anti-debug. So debug ni kalau kita nak buat apps, kalau kita sebagai programmer biasa, kita pun akan debug kita punya application. Kita akan debug banyak kali untuk kita punya application. Dan debug ni benda yang paling lama nak tunggulah. Segala tu kan layer self-protection by editing to detect if your production application executing within a debugger. If you can call, okay. So like this application, kalau anti-debug ni, dia macam anti-tamper juga. Tapi beza dia akan detect debug. Maksud kalau dia detect debug, dia akan crash dan dia akan tunjuk random crash untuk dia disguise yang dia sebenarnya dah dikesan ada debugger. Maksudnya kod dia tu dah dia punya apps tu dijalankan dalam debugger sebab hacker nak cuba untuk gunakan apps tu untuk other stuff. Next, white box cryptography. So daripada cryptography pun kita dah boleh tahu yang sebenarnya macam-macam macam-macam pula. Cryptography ni macam algorithm, macam dia punya bahasa dia sendiri. As a result, several key are not revealed, leaving attackers confused. So maksudnya dalam bentuk crypto ni, attackers ni memang takkan faham bahasa crypto ni. Dan actually programmer pun takkan faham. Tapi programmer dia akan set untuk benda tu jadi crypto. Dan key dia tu akan ditutup. So macam mana white box cryptography ni berjalan? White box cryptography uses mathematical techniques. Mathematical techniques ni yang saya panggil sebagai algorithm tadi. Algorithm yang actually Instagram dan sebagainya pun kita dah pernah dengar pasal algorithm dia sendiri. And transformation to blend together code and keys to secure cryptography operation. This prevent the information generate confidential to the creator. Okay. Dia ada macam-macam jenis white box. Daripada yang dulu punya pun ada white box cryptography. Cara dia nak block attack dan sebagainya, macam nak macam ni encrypt against macam saya cakap lah, dia akan protect daripada macam-macam jenis attack. Contoh yang macam saya tunjuk dalam slide ni, static analysis, runtime code modification, timing attacks dan fault injection dan sebagainya. Dan basically itulah cryptography. Dia macam jenis ada satu code yang unik dan biasanya dia akan confidential kepada pembuatnya saja. Okay, I think that's all. Okay, thank you. Thank you. Okay, presentation yang sangat menarik dari Didi. Cara Didi explain ni sangat-sangat details and sangat-sangat
sangat-sangat perfect lah. So tahniah diucapkan. Bagi saya Anda telah lulus untuk masuk Elite Course. Tahniah. And very nice presentation there. Keep it up. Hopefully after this kalau dah masuk EG boleh buat sharing lah berkenaan dengan topik, sechain topik yang dipandai. Okay, so sekarang kita ada tetamu special hari ni, which is Arjuna. Arjuna, kalau boleh nak bagi komen tak apa-apa? Ada komen tak? Komen untuk Didi punya presentation. Good presentation. Oh, okay. So, MU kita serahkan kepada founder Elite Course kita and which is MU Complex. Alright. Okay. Assalamualaikum. Boleh dengar tak? Waalaikumsalam. Boleh. Okay, sebenarnya apa yang kita buat ni adalah nak ke advance lah. Jadi apa yang diterangkan dia faham apa juga dan dia ada terangkan macam mana nak gunakan brokeran Lepas tu macam mana dan macam mana Malaysia pintu tu masuk ataupun kita nak dapat reverse balik. Sebab bagi saya benda ni adalah nak ke advance lah. Jadi saya bangga kalau Didi dapat masuk dan dapat beri ilmu kepada yang lain. Since student pun banyak explore kan. Betul tak? Didi? Apa dia? Sebab dia macam bunyi pecah sikit, saya tak faham. Okay. Dekat universiti tak ada ajar benda-benda kan? Tak ada. Yang ni saya explore sendiri. Okay. Jadi sebenarnya Didi salah satu level yang lain lah. Saya boleh cakap dikatakan macam tu ni. Dekat universiti Didi punya power lah. Okay. Jadi tak ada orang akan ajar macam mana nak guna ini. Tak ramai pun tahu benda ni. Masa saya dulu 2018 saya guna NG-Rock. Lepas tu waktu yang sekarang ni guna baru lah. Yang mana orang tak ada third party pun yang dapat. Jadi saya baca dekat YouTube lah. Better. Alright, so ya seperti yang Abang MU Complex cakap, Didi punya presentation tu memang advance lah, sebab tak ramai orang tahu benda tu. So tahniah diucapkan lah Didi. So sampai sini je lah recording kita malam ni, and lepas ni saya akan PM anda and